Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu, terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadilah Hajjah Intan Maizura selaku Ketua Biro Wanita ataupun Biro Muslimah Masjid Al-Ghufran, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ghufran, kepada para asatizah, kepada ibu-ibu, apa khabar ibu-ibu? Kepada para bapa, bapa-bapa sihat nah? Alhamdulillah. Kepada adik-adik, tuan-puan yang dikasihi sekalian, bahkan mungkin ada yang sedang mengikuti kuliah kita secara dalam talian, secara online, kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bertaut dalam perahu, tuan-puan, I love you. Hebat ya, kena ada orang beli, bukan jual saja ni. Dalam perahu kasih terpisah, I love you, muah muah muah. Apa khabar semua tuan-puan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu banyak, terlalu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bertali arus tuan-puan sekalian. Nikmat yang Allah beri kepada kita ni tidak mungkin akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu cuba nak hitung nikmat Allah kepada kamu, penat, lelah, tak mungkin terhitung. Semalam nikmat lain, hari ni nikmat lain, kemarin nikmat lain, tahun lepas nikmat lain, dan masih menanti kita tuan-puan sepanjang hidup kita adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, niat datang hari ni niat apa? Banyak niat tu tuan-puan. Ya, nak ambil gambar lepas ni kan, ya, macam-macam. Tapi ustazah percaya tuan-puan sekalian, niat kita adalah untuk mencari ilmu, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niat untuk silaturahim. Betul tuan-puan? Silaturahim sesama kita. Dan atas setiap nikmat-nikmat yang mulia, nikmat-nikmat yang baik ini adalah rahmat Allah kepada kita. Cuba bayang tuan-puan, siapa yang datang tu, ustazah ni lidah belum boleh betul lagi ni, masih duk cakap utara ni. Ya, seminggu dekat Kedah, kat Perlis tuan-puan sekalian, ustazah belajar sungguh-sungguh bahasa utara, tulis semua, lok-lak, ketegak semualah. Ya, cemuih, cereluh, benda semua saya tulis. Perlis dalam lagi, Pinaka lagi dalam dekat kat Belah Siam. Ya. Jadi nak betul ni pun kadang-kadang terkeluar juga. Habak lah, apalah kan, ya. Tak apalah ya, kita cuba betulkan balik lidah tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, orang yang datang ke sini dengan niat silaturahim, niat nak jumpa kawan-kawan, niat nak bersilaturahim dengan ustazah, itu bukan benda biasa. Kerana di sana Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan, hadis qudsi ya tuan-puan ya, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Wajib, pasti, mesti mendapat kecintaanku kepada orang yang berkasih sayang kerana aku. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, bersilaturahim kerana Allah, ziarah menziarahi kerana Allah. Wajabat mahabbati, wajib mendapat
kecintaanku. Maknanya Masya Allah tuan-puan, rahmat yang Allah bagi kepada kita hari ni apa dia? Kita tidak balik dengan tangan kosong. Percaya tak tuan-puan? Tuan-puan, kita semua tidak akan balik dengan tangan kosong. Sebaliknya kita balik dengan apa? Kita balik dengan apa tuan-puan? Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah makin sayang, Allah makin cinta, Allah makin mengurniakan kita rahmat, nikmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syukur sangat, ya Allah, terpilih lagi aku, ya Allah, datang majlis ilmu, terpilih lagi datang majlis ilmu. Allah sibukkan kita dengan majlis ilmu tuan-puan sekalian. Itu terlalu besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ustazah bersyukur pada Allah dan mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada Masjid Al-Ghufran atas kesediaan dan kesudian Masjid Al-Ghufran menjemput ustazah pada pagi ini. Dan mohon doa tuan-puan sekalian, ustazah insya-Allah beberapa jam lagi bergelar nenek. Menantu ustazah dalam labor room dah. Jadi hari ni memang doa apa sikit lah, faham-faham lah. Anak dengan menantu ni anak sulung, dan anak tu masih belajar lagi. Bukan dah kerja ke apa tak. Jadi semua benda masih lagi di bawah di bawah di bawah mak ayah lah. Jadi ustazah tu kira macam duk telefon doktor apa segala macam lah. Tolong tengok macam mana. Tapi yang lebih pentingnya adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempermudahkan urusan sejahtera anak dan ibunya menjadi anak soleh-solehah insya-Allah yang berbakti kepada ummah insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya percaya doa ibu-ibu, ayah-ayah ni doa yang mustajab insya-Allah, semoga dimudahkan. Kalau boleh sebelum habis ni sampai dah berita lahir dah. Terus nama ambil Hajah Intan, ambil nama Hajah Intan. Sedap nama Intan Baiduri, Intan Maizura ni InsyaAllah, insyaAllah. Baik, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pertama sekali ustazah bukan datang macam orang kata apa nak mengajak macam pandai sangat ke tidak tuan-puan ustazah bila tengok tuan-puan, saya tahu Masjid Al-Ghufran ni masjid yang dah lama sangat dah dengan segala macam bentuk kuliah ilmu. Saya tahu tuan-puan orang yang ada pengetahuan yang tinggi, orang yang ada pengalaman yang luas Jadi ustazah hadir ni tuan-puan sekalian untuk menegakkan apa yang Nabi SAW pesan kepada kita, iaitu ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi ini jadi macam majlis tausiah, majlis nasihat. Nasihat pada orang samalah maksudnya dengan kita nasihat kepada diri kita sendiri. Hari ini mungkin ustazah yang berpeluang memberikan nasihat itu, dalam masa yang lain pula, pada masa yang lain orang lain pula memberikan nasihat kepada ustazah. InsyaAllah selama mana kita hidup dalam kitaran nasihat menasihati, kita akan selamat. Seperti mana kita sebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. Sambung, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw, tausiah, saling ingat mengingat pada kebenaran, saling ingat mengingat dalam kesabaran. Itulah keberuntungan seorang manusia. Yang lain-lain daripada itu tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak ada berpesan pada kebenaran, tidak ada berpesan dalam kesabaran, semuanya adalah kerugian. Semua yang lain daripada empat yang Allah sebut ini berpotensi, sahabat-sahabat sekalian, hidup dalam kerugian. Kecuali yang beriman, kecuali yang beramal soleh, kecuali yang hidupnya saling pesan memesan. Hari ini kita pesan ke orang, esok kita terima pesanan orang. Hari ini kita nasihat ke orang, esok kita terimalah pula nasihat orang. Ini orang yang beruntung insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah iman mutiara. Tahu tak tajuk dia? Ke tak tahu tajuk pun datang je lah ustazah. Ikutlah tajuk apa pun
Percaya dah kan dengan penceramah kan ya. Ikutlah tajuk apa. Nah, tapi kita telah diberikan tajuk ya oleh pihak Masjid Al-Ghufran. Tajuk kita adalah Iman Mutiara. Bermakna muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, kita sedang berbicara tentang satu nilai yang paling besar yang ada pada diri manusia. Ya, kita sedang berbicara tentang satu nilai yang paling besar yang ada pada diri manusia. Maksud dia tuan-puan, tak ada iman, tak ada nilai. Tapi ustazah dia banyak harta ustazah, 14 bilion contohnya. Tak ada iman, tak ada nilai. Tapi dia pangkat dia tinggi ustazah, jawatan dia hebat. Ya, tak ada iman, tak ada nilai. Dia miskin ustazah, ya. Contoh macam Ahlus Suffah di zaman Nabi SAW, bukan ada apa pun tuan-puan. Jauh sekali nak ada rumah, nak ada tanah, nak ada saham, tak ada apa pun. Mereka orang yang datang ke Madinah kerana cintakan Allah dan Rasul, kerana nak beriman kepada Allah dan Rasul. Duduklah kat mana-mana keliling Masjid Nabawi ketika itu, tak ada apa benda pun dari segi dunia, dari segi material. Antaranya siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi nama Abu Hurairah terlalu harum tuan-puan sekalian, terlalu harum. Tuan-puan agak-agaklah nama kita ni berapa tahun kekal lepas pada kita mati. Agak-agak lepas pada 1000 tahun ada lagi tak? Aduh, mujur lah. Mudah-mudahan lah tuan-puan ya, mudah-mudahan. Iya. Lepas tahun macam tu pun makin lama makin pudar dah tuan-puan. Ingatan, nama. Tak ada dah orang julang tuan-puan. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Cuba tengok nama Abu Hurairah radhiyallahu an. Macam seolah-olah hidup lagi tuan-puan. Orang duk sebut nama Abu Hurairah macam Abu Hurairah hidup lagi. Padahal dah lebih daripada 1400 lebih tahun dulu. Allah jaga nama tu. Allah pelihara, Allah tatang. Harum, mewangi dunia akhirat. Langit dan bumi. Dia orang kaya ke? Dia banyak harta ke? Tak. Tapi siapa dia? Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-puan sekalian, hari ni cabaran yang kita hadapi ni sebenarnya, walaupun kita kata cabaran itulah, cabaran inilah ya, cabaran pada institusi keluarga lah, cabaran pada anak-anak. Tapi sebenarnya tuan-puan, zaman hari ni apa yang berlaku adalah cabaran kepada nilai keimanan yang ada dalam hati kita masing-masing. Baik, kita tengok dulu tuan-puan sebagai ulang kaji kita, apa yang dimaksudkan dengan iman itu sendiri. Iman itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati. Keadaan kepercayaan dalam meresap dalam hati ni tuan-puan sampai membentuk satu keyakinan yang mantap sehingga tidak ada lagi keraguan. Tak ada lagi keraguan, dan ia memberi pengaruh kepada pandangan hidup, memberi pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Maknanya iman bukan semata-mata ucapan di lidah, tidak juga sekadar perbuatan, dan juga bukan pula sekadar pengetahuan. Sebaliknya iman adalah sebuah keyakinan yang meresap ke dalam hati, yang memberi pengaruh kepada seluruh aspek kehidupan. Itu iman. Saya ambil contoh lagu ni lah tuan-puan sekalian ya. Contoh, ni cerita lama-lama dululah. Ada seorang pelajar Indonesia. Ya, dia cerita tuan-puan sekalian dalam satu bicara dia lah, dia bagi tahu dekat Mesir tu, dia kata ada banyak masjid-masjid. Bila bulan Ramadan, macam biasalah, macam kat Malaysia juga kan ya, masjid-masjid tu akan buat apa tuan-puan? Solat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Tapi di sana ada satu masjid yang diketahui umum ketika itu masjid dipanggil masjid yang akan dipenuhi oleh para hufaz.
Hufaz ni makna orang hafal Quran. Tapi bukan saja orang hafal Quran yang pergi. Ada juga orang yang tak hafal 30 juzuk Quran datang juga. Cuma datang tu kena semangat lain sikit lah. Jadi katanya pelajar Indonesia tu, satu malam tu dia diajak oleh kawan dia, dia pun nak pergilah kat masjid yang terkenal sebagai Masjid Hufaz tu pada malam bulan Ramadan. Jadi dia kata, Masya Allah, Tabarakallah, solat isyak tu dah start dah. Panjang ni bacaan dia. Ya, panjang bacaan. Ustazah tak tahulah, tak ingatlah berapa makna nilai panjang dia tu. Tapi dia akan habis berjuzuk-juzuk dalam satu malam. Bukan satu juzuk ya, berjuzuk-juzuk dalam satu malam. Pelajar Indonesia ni orang muda. Jadi dia kata, okey, lagilah isyak tu. Dia dah mula rasa nervous dah. Ni lagu mana nanti ni tarawih ni? Ya. Bila dia ikuti 2 rakaat, tuan-puan sekalian, solat sunat tarawih tu, dia kata dia dah hilang fokus, khusyuk dia, sebab dia duk fikir masjid mana yang terdekat untuk dia tukar. Maknanya cukup 2 rakaat je lah. Yang lain tu kita pergi tempat lain lah pula. Tak boleh jadi ni kan, lutut ni dah dah menggeletar. Orang tak biasa kan tuan-puan. Jadi dia niat dah habis 2 rakaat ni, aku nak pergi masjid lain. Tapi bila bagi salam tu tuan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah ni orang tua. Ya, baru perasan tua sungguh pakcik sebelah ni. Assalamualaikum warahmatullahi, orang tua juga. Jadi orang tua tu yang nampak relax je solat. Tak ada nampak macam dia keluh kesah nak mencari masjid lain kan. Jadi sebelum dia bangun nak pergi masjid lain tu tuan-puan, dia cakap sekejap dengan pakcik tu. Dia kata, first time ke pakcik? Dia ingat pakcik tu macam dia. First time ke? Pakcik kata tak. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun dah. Kalau tarawih Ramadan kat sinilah. Macam tu. Jadi dia heran, macam mana pakcik ni boleh kuat? Jadi dia kata tak apalah, dia nak try lagi 2 rakaat. Malu, pakcik ni dah dekat nak 15 tahun lebih kurang kan. Takkan dia nak turun balik hanya dengan 1 malam. Jadi tuan-puan, habis 2 rakaat lagi. Biasa kan orang Arab dia duduk rehat-rehat sekejap ya, macam tu kan ya. Jadi dia berbual dengan pakcik tu. Macam mana pakcik boleh tahan ya? Solat lama-lama berdiri kan? Pakcik tu pun cakap macam ni. Anak muda, kamu tahu apa beza kamu dengan kami ni, orang tua-tua yang dah duk ulang tiap-tiap tahun datang tarawih yang 1 malam berjuzuk berdiri dengan imam baca Quran tu. Kamu tahu apa beza kamu dengan kami? Maka dia jawab pakcik tadi lah, kamu solat pakai tenaga, kami solat pakai iman. Result dia pasti lain. Beza dia kat situ lah. Kamu solat pakai tenaga. Kamu fikir besok nak pergi sekolah, tadi dah penat. Pakai tenaga memang terbatas. Ada limitation tuan-puan. Dan terbatas tu sangat cepat. Ya? Kita rasa kita tua, tak boleh dah. Kita rasa kita sakit lutut, tak boleh dah. Ya? Tapi dia kata apa? Kami ni solat ni pakai iman. Bila pakai iman, itu generator dia lain tuan-puan. Jana kuasa dia lain. Dia tak sama sifat macam jana kuasa secara biologi yang kita tengok secara fizikal. Benar. Tuan-puan, carilah, selongkarlah kisah-kisah para salafus salih. Kita akan tertanya-tanya, macam mana orang tua pergi jihad? Macam mana orang sakit pergi perang? Nak juga. Amr bin al-Jamuh, seorang laki-laki yang tempang kaki dia tuan-puan sekalian, yang tidak pun Nabi beratkan dia untuk turut sama-sama berjuang. Tapi dia kata, apa yang boleh menghalang kecintaan aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kematian? Maka jangan halang aku untuk pergi perang bersama-sama dengan kamu. Sebab tu dalam peristiwa perang tersebut tuan-puan, sahabat-sahabat, bahkan Nabi SAW boleh melihat Amr bin al-Jamuh memegang bendera tentera Islam mengibarkan, padahal peluru-peluru ataupun panah-panah
Musuh tu tuan-puan, dia tak kira dah. Kamu ni tukang pegang bendera ke, pom-pom boy ke, apa ke. Ya, kalau dah dia punya anak panah tu, kalau nak kena, kena juga. Tapi dia kata, kenapa halang saya? Sedangkan kecintaan saya, pertemuan saya dengan Allah ni sekarang ni cuma ada kematian saja. Bila saya mati, maka bolehlah saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar tuan-puan sekalian, Amr bin al-Jamuh dalam keadaan orang kelainan upaya, ya, yang tempang kaki dia, Allah kurniakan dia mati syahid. Jadi maksud dia apa tuan-puan? Ini bukan kisah tenaga. Ada orang tuan-puan sekalian naik motor besar sampai Bangkok tu, sampai naik motor. Ya, daripada TTDI sampai ke mana? Ke Thailand. Pernah dengar tak? Sampai tak? Sampai. Masjid kat mana? Belakang rumah. Tak payah naik motor. Kalau naik motor, heret dia. Sebab apa? Terlampau dekat. Belakang rumah, tepi rumah, depan rumah. Kenapa tak sampai? Sebab pergi masjid untuk jamaah bukan guna tenaga, tuan-puan. Pergi masjid nak jemaah subuh ni guna apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita faham apa dia iman. Iman ini mencorakkan kehidupan kita. Iman ini memberi pengaruh kepada sudut pandang kita, cara berfikir kita. Iman ini memberi pengaruh kepada aktiviti seharian kita. Kita nak buat apa ni? Hari ni, pagi, petang, malam. Itu bukan kawan dia yang bagi pengaruh, ya tuan-puan. Iman dalam hati kita. Kuat iman dalam hati, kawan keliling tak mampu nak bagi pengaruh yang tak baik kepada kita. Sebab apa? Jana kuasa iman kita tu bergerak dengan sangat hebat, sangat kuat. Kita ambil contoh tuan-puan sekalian dalam surah Al-Anbiya ayat 90 sebagai contoh. Ya, Allah sebutkan bagaimana Allah memustajabkan doa Nabi Zakaria. Fastajabna lahu Zakaria. Dan Allah memberikan kepada Nabi Zakaria Yahya, anak. Yang kalau kita fikir tuan-puan sekalian, Nabi Zakaria waktu minta anak, mohon anak, lama sangat mohon anak ni sampai isteri tu tua dah. Kalau hanya semata-mata pakai sebab-sebab fizikal, orang tak berdoa dah kalau isteri dia tua ni. Ya, tengok menopause dah lah. Ambil anak angkat je lah, macam tu dah. Ambil anak angkat je lah Ustazah. Tapi ni terus berdoa Nabi Zakaria. Sebab ingat ya, pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Maha berkuasa. Lalu dalam ayat tu tuan-puan sekalian, Ustaz sebutkan maksud dia lah ya. Maka Allah mengurniakan Yahya kepada Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zawjah, dan Allah perbaiki keadaan isterinya supaya isterinya tu boleh apa? Boleh hamil, boleh mengandung. Masya Allah. Dan Allah nyatakan dalam ayat itu kenapa doanya mustajab, kenapa dia dapat apa yang dia nak. Tengok sebab apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sebab mereka itu adalah orang yang bersegera buat baik. Apa yang memberi pengaruh kepada kita tuan-puan untuk bersegera buat baik? Iman. Kerana keimanan yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita akan bersegera buat baik. Maksud bersegera buat baik ni tuan-puan, macam-macam maksud dia. Antara lain, daripada tunggu petang, baik buat pagi. Daripada tunggu esok, baik buat sekarang. Betul tak tuan-puan? Daripada buat pada orang lain, baik buat untuk keluarga kita. Itu makna innahum kanu yusari'una fil khairat. Daripada suruh orang baik, kita buat dulu. Kita suruh orang solatlah awal waktu, cakap kat anak kita, pergi semayang. Kita duduk alih channel TV. Mak tak apa, dia kata boleh pula. Mak tak apa, mak orang perempuan. Kok mana? Ya, maknanya solat awal waktu ni adalah amalan yang sangat afdal, tak kira lelaki, tak kira perempuan.
Ditanya pada Nabi, ayul a'malu afdal, apakah di antara amalan yang sangat afdal? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya, betul. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah bila mana kamu ni asyik bercakap benda yang kamu tak buat. Tak ada usaha nak buat. Tak ada terasa yang kita ni tak buat ni. Banyak dah cakap benda yang kita tak buat. Duk suruh anak, ya, suruh anak baca Quran. Anak cucu baca Quran. Bukan suruh baca, suruh hafal. Hafal 30 juzuk tu, kita kata. Tanya nenek yang cakap tu. Dia hafal tak juzuk 30? Bukan suruh 30 juzuk, juzuk 30. Tahu tak macam mana susah payah orang nak hafal Quran? Kecuali Allah mudahkan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, balik pada tadi, Zah kata, iman ni dia memberi kesan langsung kepada setiap saat hidup kita. Iman bukan cerita masa solat. Iman bukan cerita masa kita duduk Mekah, buat umrah, buat haji. Iman ni memberi pengaruh kepada setiap aktiviti harian, setiap saat hidup kita. Apa contoh orang beriman? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Dalam bab buat baik, tuan-puan, dia berlumba, dia bekerja, dia tak bertangguh, dia nak buat awal. Tengok macam mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Dan pertanyaan Nabi ni satu pendidikan. Sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang puasa pada hari ini? Sahabat-sahabat jawab. Ramai sahabat yang jawab, ya, saya puasa. Termasuk yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi bertanya tu ada tujuan, tuan-puan. Tujuan pendidikan, tarbiyah. Supaya orang lain boleh belajar sesama mereka. Nabi tanya lagi, siapa yang dah melawat orang sakit hari ni? Pagi tu Tuan Nabi tanya. Masa tu dah mula dah tak ramai dah yang kata saya. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih jawab, ya saya. Saya sudah menziarah orang sakit hari ni. Siapa yang bantu urus jenazah? Ya, saya. Siapa yang tolong bagi makan orang miskin, santun orang miskin? Ya, saya. Semua Sayyidina Abu Bakar buat belaka dah pagi tu, tuan-tuan. Sahabat lain mungkin terhenti juga, setakat puasa, lepas tu dah makin kurang. Tengok Sayyidina Abu Bakar habis benda baik, tuan-puan, yang pagi-pagi hari lagi Sayyidina Abu Bakar dah buat. Sampai Nabi kata apa? Siapa yang terkumpul padanya buat semua ni pagi-pagi hari, syurga lah untuk dia. Kenapa? Sebab kecintaan untuk berbuat baik. Agak-agak, tuan-puan, apa yang memberi pengaruh untuk kita buat baik ni? Iman. Tak larat orang nak suruh. Saya buat contoh, tuan-puan. Dulu masa anak-anak masa kecil-kecil lah, sekolah rendah. Sekarang tak ada dah sekolah rendah. Ya, yang nombor 8 pun tingkatan 2 dah. Tak ada sekolah rendah, ya. Masa dia sekolah rendah, tuan-puan, memang dia naik van sekolah, tapi kita kena hantar dekat satu kawasan rumah kedai. Sebab van dia akan ambil kat situ. Jadi pagi-pagi kan, maknanya belum terang lagi pagi tu, gelap lagi 6 lebih, suami Ustaz dah hantar dah anak-anak dekat depan restoran tu sebab nak tunggu van sekolah tu datang ambil anak-anak. Cuma tuan-puan, dalam gelap-gelap samar-samar belum terang tu, tuan-puan, selalu Ustazah pun pernah pergi juga kan hantar anak tu. Memang betul, bila suami Ustazah cakap, saya tengok memang kat tepi kami selalu parking tu akan berkumpul kucing-kucing. Kucing-kucing berkumpul semacam menanti seseorang. Masya Allah, memang kita perasan apa kucing banyak sangat kucing ni. Dan kemudian datanglah kereta Kelisa. Cuma Ustaz tak ingat Kelisa ke Kenari macam tu lah. Kereta kecil, tuan-puan. Turun satu makcik tua dengan makanan kucing. Tiap hari yang kami pergi tu, tak Ustazah suami selalu tanya, bang ada tak makcik? Ada, pagi ni ada. Makna kata, tuan-puan sekalian, datanglah makcik tu, tuan-puan, dengan makanan kucing. Masya Allah, dia bagi kucing tu makanan. Dia usap kepala kucing. Kucing tu Masya Allah baiknya dengan dia, tuan-puan. Dan dia buat tu terbongkok-bongkok dalam keadaan matahari belum kuat pancaran. Memang tak perasan, orang tak perasan lah kat tepi tu. Kita orang pun memang sengaja parking jauh-jauh. Tapi Masya Allah ya, tuan-puan, Allah menggerakkan hati dia untuk buat baik. Matahari tak naik.
Dan kita jangan pandang ringan kebaikan yang dia buat. Sebab membantu ataupun memberi makan binatang ni tuan-puan sekalian, dia semacam lebih dekat dengan keikhlasan. Kenapa? Sebab kita tidak mengharap apa-apa balasan daripada binatang yang kita bagi makan. Keharap juga. Cakaplah terima kasih. Sampai bila pun dia tak akan cakap terima kasih. Tak ada apa-apa. Kucing orang, bukan kucing kita. Tak tahu datang daripada mana. Dan tak ada pula makcik tu nampak selfie yang kucing-kucing tu pertahankan kat Instagram. Tu pun satu hal juga, penyakit juga. Semua benda baik nak kena selfie. Sikit-sikit bolehlah. Kita mungkin boleh bagi alasan nak didik masyarakat. Tapi kita kena hati-hati juga. Kena ada simpanan amalan kita yang rahsia. Biar hanya jadi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata boleh kita educate dengan tidak mengatakan kita yang buat, sila guna dulu kaedah tu. Sebab mengatakan kita yang buat ambil gambar apa semua ni, bahaya juga kepada hati kita. Hati ni tempat mana? Tempat duduknya iman. Tempat duduknya iman. Anda dalam hati tu banyak riaknya, banyak sum'ahnya, banyak ujubnya. Nanti iman juga tak boleh duduk dalam tu. Dalam hati yang berpenyakit. Rosak iman. Jadi tuan-puan, Masya Allah, Tabarakallah, sampai hari ni kami pun tak tahu siapa nama makcik tu. Ya, tak ingat pun secara jelas muka makcik tu. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan satu benda yang ringan tuan-puan sekalian. Di tengah-tengah orang tak ambil tahu pun pasal kucing-kucing yang banyak tu tuan-puan sekalian, dia bagi makan. Ya. Soalannya adalah tuan-puan, bentuk-bentuk kebaikan yang seperti ini selalunya bagi orang Islam, ya, bagi orang beriman, ini dicetuskan oleh kekuatan iman kepada Allah dan hari akhirat. Kekuatan iman kepada Allah, hari akhirat, kepada Nabi, kepada para Rasul, kepada kitab, ya, kepada qada dan qadar. Itulah rukun iman. Itu sangat, Masya Allah, menjadikan kita insan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah sebutkan dulu kenyataan-kenyataan tentang soal iman ni biar kita faham. Pertama sekali adalah macam yang telah disebutkan tadi, iman ini adalah keyakinan yang bertempat dalam hati manusia, tetapi boleh nampak iman tu kenapa? Sebab dia beri pengaruh pada perkataan dia, beri pengaruh pada tindakan dia, beri pengaruh pada cara sudut berfikir dia, beri pengaruh kepada seluruh aktiviti harian dia. Memang iman kat sini, tengok aktiviti dia. Aktiviti orang beriman dengan tak beriman berbeza. Memang iman kat sini, tapi cuba dengar perkataan dia. Perkataan orang beriman dengan tak beriman adalah berbeza. Jadi, Masya Allah tuan-puan sekalian, seolah-olahnya kehidupan yang sedang kita jalani ini, sahabat-sahabat sekalian, adalah cerminan kepada iman. Cerminan kepada iman. Kenapa puan-puan datang tutup aurat pagi ni? Cerminan iman. Iman kita kepada Allah. Iman kita kepada kitab, iman kita kepada Rasul, iman kita pada hari kiamat. Bahawa di sana ada syariat Allah. Allah memerintahkan, Allah mewajibkan kita keluar dalam keadaan kita menutup aurat. Kenapa orang boleh keluar, dilihat, ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi, mendedahkan aurat mereka? Nak jawab macam mana? Ada kesan daripada soal iman tak? Ya. Kekuatan iman tu belum sampai kepada tahap kamu tak boleh keluar dalam keadaan macam ni. Kenapa? Kerana ini perintah Allah. Allah akan bertanggungjawabkan. Sampai hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keimanan tu belum sampai tahap boleh, maknanya boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan tadi. Mungkin iman tu masih lagi turun naik. Tak apalah, dah tua besok pakai. Ya, dah tak lawa besok pakai. Masa lawa tak pakai pula. Ya, tertutup aurat, dah tak lawa barulah nak tutup aurat. Macam-macam lah alasan yang dibawakan oleh hati yang nilai iman tu mungkin, ya tuan-puan,
graf dia tu susut tu lebih banyak daripada menaik. Sebab itu iman yazidu wa yanqus. Ini sifat iman. Iman tu bertambah dan berkurang. Maknanya kita lah yang kena cari, tuan-puan, jalan supaya iman kita bertambah. Antara jalan supaya iman bertambah apa dia? Kita datang majlis-majlis, mendengar nasihat, mendengar tunjuk ajar, mendengar teguran, itu akan menambahkan iman. Baca Al-Quran akan menambahkan iman. Tadabbur Al-Quran menambahkan iman. Melihat apa yang berlaku di alam ini, tuan-puan, ambil pengajaran, iktibar, akan menambahkan iman. Tuan-puan tengok peristiwa yang berlaku di Turki dan Syria. Ya, gempa bumi yang Masya Allah, tuan-puan. Kalau kita duduk fikir betul-betul, cuba hayati, memang yalah, nak kata macam mana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menimpakan beban kepada seseorang kecuali pada kadar yang mampu ditanggung. Tapi kita kena ingat, itu bukan ujian mereka saja, itu ujian untuk kita juga. Keprihatinan kita, tuan-puan, tak cukup hanya negara Turki je nak urus masalah tu. Tak cukup. Ya, ini ribuan lagi ni yang masih tertimbus dah berapa jam. Baik anak-anak, baik orang tua, tuan-puan, lelaki, perempuan. Ya, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Ini bukan saja sokongan keuangan. Ini sokongan kepada mereka dari segi moral. Ustazah ada kawan, tuan-puan, ustazah baik dengan Khairat Foundation Malaysia, Ustaz Abdul Jalil ataupun Celal nama sebenar dia, bahasa Turki dia kita panggil Ustaz Abdul Jalil. Terus dah hubungi, sebab itu memang kampung dia. Dia dah balik daripada Malaysia, lama lu kat sini, pergi balik duduk kampung dia, dan nak masuk Malaysia masih lagi ada masalah dengan visa. Terus hubungi dia. Nampak blue tick tu kan, kita rasa lega hidup lah, maknanya blue tick. Lepas tu dia terus jawab, Alhamdulillah Ustazah, kami sekeluarga berada di Indonesia, dakwah ke Indonesia. Masya Allah. Tapi keluarga saya semua dekat sana. Dan Alhamdulillah rumah saya tu, dia kata selamat, tapi semua duduk dalam kemah sekarang. Duduk kat kemah. Dan keadaannya Ustazah adalah keadaan yang tidak mampu digambarkan lagi. Dia cuba nak gambarkan pada Ustazah, keadaannya sangat teruk Ustazah. Orang tak pernah terfikir benda tu akan berlaku. Tak ada apa-apa persiapan mental ya tuan-puan untuk menghadapi bencana yang sebesar itu. Dah tak boleh berfikir juga. Ramai yang tak boleh berfikir dah. Tak boleh berfikir mana keluarga, mana harta, mana, tak boleh berfikir dah. Ya. Sekarang ni cuma cuma nak suruh dia makan je. Kita sedia makanan, suruh dia makan je, dia kata, supaya tubuh dia ada tenaga. Masya Allah ya, maknanya tekanan yang amat sangat tuan-puan. Tapi kita pun, makna dengan keimanan kita lah tuan-puan sekalian, kita nak membantu mereka, nak tolong bantu. Ya. Sebab tu saya baca tadi, Allah Ta'ala alam, masih betul ada satu fatwa daripada Mufti Mesir kalau tak silap. Maknanya siapa nak keluarkan duit zakat kan, untuk tahun ni, terus je, tak payah tunggu sampai sampai cukup haul ke apa kan, boleh dah terus keluarkan, bagi pada membantu masyarakat di Turki dan Syria, sebab mereka dalam keadaan yang terlalu terdesak, memerlukan bantuan kita semua, dan bantuan keuangan kita tu dilihat sebagai bantuan sokongan moral juga kepada mereka. Ya, selain daripada doa kita supaya cepat pulih semua keadaan ya yang sedang mereka tanggung. Kembali kepada soal keimanan. Kita nak tolong pun kerana iman kita kepada Allah. Ya, soal ukhuwah, soal persaudaraan, soal membantu. Tadi kita sebut innahum yusari'una fil khairat. Jangan tangguh bab buat baik. Kalau kita belum lagi bagi sedekah, bagi derma khusus untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan gempa bumi, maka jangan tangguh. Hari ni kita selesaikan urusan, biar keluar RM50, RM100 untuk apa? Khusus untuk bantu mereka pada saluran-saluran yang kita percayai. Ya, baik.
Yang kedua juga telah saya sebutkan, sifat iman itu adalah yazidu wa yanqus. Ya, ini untuk yang mencatat lah. Ya, yang kedua adalah ia bersifat bertambah dan berkurang. Yang ketiga, muslimin dan muslimat sekalian, iman ini adalah sesuatu yang sifatnya akan diuji kaji, akan disaring, akan dinilai. Sebab mengaku beriman tu terlalu mudah. Mengaku beriman, saya beriman, saya Muslim, saya Muslimah, saya beriman. Marah kalau orang kata tak beriman ke? Beriman. Mesti kita marah kalau orang kata kita tak beriman. Maknanya sekadar pengakuan lidah itu terlalu mudah. Lidah ni tak bertulang tuan-puan. Semua benda dia mudah cakap. Ya, dia tak bertulang. Dia nak kata dia itu, dia ini. Tapi tidak ditinggalkan semata-mata kepada lidah dalam bab keimanan. Kamu nak cakap apa, silakan. Kamu nak mengaku apa, silakan. Seolah-olah macam itulah tuan-puan ya. Seolah-olahnya Islam mengatakan, ya, kamu nak cakap kamu beriman, silakan. Kamu nak mengaku kamu beriman, silakan. Tapi kena ingat satu benda. Iman itu perlu dibuktikan. Ini sifat iman tuan-puan sekalian. Iman itu perlu dibuktikan. Kalau kita lihat, merujuk kepada surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ya, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja untuk mengaku amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Inilah tabiat iman. Iman kena melalui makmal khusus. Kena melalui makmal khusus. Maksud dia apa? Akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan minta ujian ya. Bukan kata ya Allah ujilah aku ya Allah, biar terbukti imanku. Kita tak minta, kita tak diajar untuk minta macam tu. Dalam bab ujian ni tuan-puan sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita berdoa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan, jangan kau uji kami dengan benda yang kami tak mampu ya Allah. Takut diuji dengan benda tak mampu, habis hilang iman kita. Bergegar akidah kita. Ya, antara musibah yang besar tuan-puan, musibah pada urusan agama kita. Sebab tu kita berdoa, la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Wal iyazu billah, wal iyazu billah. Ada orang diuji murtad tuan-puan. Wal iyazu billah, wal iyazu billah. Dulu kita pernah dengar kan tuan-puan cerita kan, ada anak perempuan murtad. Anak tu imam tuan-puan. Kesian pada semua tu lah. Ujian Allah ya, ujian Allah. Tapi Allah menguji mak ayah tu, insya-Allah kuat semangat dia. Dia dah mungkin insya-Allah mungkin dah balik semula pada Islam kan. Ini cerita dulu-dulu, ambil iktibar ya tuan-puan ya. Maknanya apa? Ya Allah, kau jangan uji aku. Jangan uji anak keturunan aku pada agama kami. Ini isu-isu agama tuan-puan. Sampai lucut akidah. Ya Allah, tolong jangan uji kami yang seperti itu. La taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Yang lain-lain tak apalah kan ya. Yang lain-lain tu kita berdoa pada Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan uji kami ya Allah pada perkara yang kami tak mampu. Nah ya tuan-puan, kalau Allah uji kita tu dan kita memang tak mampu, itu boleh apa?
boleh haywire, boleh sakit jiwa, boleh gila tuan-puan. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Sebab dah tak mampu urus dah. Tak mampu urus emosi, tak mampu urus mental, tak mampu urus fizikal, tak mampu urus spiritual. Ada orang tak mampu urus ujian bunuh orang tuan-puan. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau timpakan aku dengan ujian yang aku tak mampu tanggung ujian ni, ya Allah. Wal-iyazubillah. Ada orang pas bunuh orang, dia bunuh diri dia sendiri. Ni saya bukan buat-buat cerita. Ni cerita-cerita tersebut ni semua ada dalam berita tuan-puan. Ada dalam berita. Bukan orang kafir, orang Islam. Tak tahu macam nak uruskan dah masalah hidup, bunuh orang, lepas tu tembak kepala sendiri. Jelas. Sebab apa? Berlubang belah kanan. Yang sebelah dah mati. Jadi siapa yang tembak yang sebelah kanan ni? Diri sendiri. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan sampai kami berhadapan dengan ujian yang sebenarnya kami tak boleh tanggung ujian tu sampai merosakkan agama kami, dunia dan akhirat kami. Itu maksud dia. Jadi kita sedar tuan-puan sekalian apa dia dalam ayat ni menyebut iman dia akan masuk makmal. Dia kena dibuktikan, kena dilihat. Betul ke beriman? Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bahkan orang-orang sebelum kamu, kami uji mereka. Tengok ya, Nabi SAW bila seorang sahabat datang jumpa Nabi, masa tu zaman pemulawan tuan-puan sekalian, tak makan, tak boleh berjual beli, tak boleh berurusan, bermuamalah dengan orang Islam. Itu zaman pemulawan masa Nabi SAW sebelum hijrah. Sampai sahabat ni kata, Ya Rasulullah, kamu kan Rasul, kamu kan Nabi, berdoalah pada Allah supaya Allah angkat ujian ni. Ya? Dan Nabi mendengar apa yang sahabat tu kata dengan muka merah tuan-puan. Merah telinga, merah muka. Sebab apa? Nabi menahan. Nabi tak suka juga ayat-ayat yang seperti itu. Dan Nabi menegur sahabat tadi dengan Nabi mengatakan, kamu tahu tak orang dulu macam mana? Orang dulu yang bersama dengan para rasul, dengan para nabi, macam mana mereka menjaga keimanan mereka dan macam mana kesabaran mereka. Mereka digergaji atas kepala sampai terbagi dua. Ni Nabi sebut kat sahabat tu. Kita ni baru kena pulau. Dulu, ya, kaum yang terdahulu daripada kamu, sebab iman mereka kepada Allah, mereka digergaji sampai terbelah dua badan mereka daripada kepala. Mereka disikat dengan sikat-sikat besi yang sudah dipanaskan dengan api. Kita, ya Allah, tak disentuh apa-apa pun iman kita, tuan-tuan. Iman kita tak ada siapa pun berani sentuh tubuh badan kita, betul tak? Dilayan lagi ada. Ditatang, dijaga. Masya Allah, besarnya rahmat Allah kita. Ya Allah tahu iman kita setara mana. Sebab tu Nabi kata, kamu tahu tak, orang sebelum kamu, mereka disikat dengan sikat besi, yang sikat besi tu dah dipanaskan daripada api. Maknanya, jadi apa kat tubuh yang disikat? Hancur, gugur luruh, daging kulit. Apakah mereka meninggalkan keimanan kepada Allah? Sama sekali tidak. Dan mereka terus bersabar sampai turunnya pertolongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nak tahu dekat tak dekat ni, ini otak ke iman? Iman. Yakin pertolongan Allah itu dekat. Yakin, dekat. Yakin, dekat. Iman. Kalau semata-mata pandangan mata zahir, semata-mata akal, kita akan kata apa yang dekatnya dah 3 tahun dah. Apa yang dekatnya dah 2 tahun dah, 5 tahun dah. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya balas kepada Firaun. Ya, hinakan Firaun dengan seluruh kejahatan yang dia buat. Ulama menjelaskan, nak tengok. Allah jawab ya dalam Al-Quran. Cuma saya lupa ayat dia. Allah bagi tahu dalam ayat tu, kami telah memustajabkan doa Musa. Walaupun Allah kata telah memustajabkan, tapi untuk nampak betul-betul tuan-puan, Musa tu musnah, ambil masa lebih kurang 40 tahun. Punya lama nak sabar tu. Jadi,
tetap tidak membuatkan keyakinan tu hilang. Walaupun 40 tahun menanti tuan-puan, iman tetap yakin, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Nak yakin. Dan apa kesan yakin tu tuan-puan? Hati kita akan damai dan tenang. Masya Allah. Damai dan tenang. Ustaz pernah dulu bawa pergi ziarah ada. Dan ini cerita lama tuan-puan. Dekat utara sana, ada satu ibu yang dia cacat anak dia 3 ataupun 4 orang macam tu. Lelaki semua. Anak tu cacat tuan-puan, membesar. Maknanya anak lelaki kan besar panjang dah lah anaknya. Kami datang bawa lah sikit-sikit bantuan. Anak tu dia nak pergi bilik air apa semua, mak dia heret. Mak dia heret. Sebenarnya bila saya tengok mengheret anak ni dengan tenaga mak yang dah tua, ini memang kuatlah semangat mak dia. Ya, mak dia kata kadang-kadang sama-sama rebah dalam bilik air. Sama-sama rebah. Saya nak bangun pun ambil masa kan, dia cakap. Tapi dia cakap tu dalam keadaan dia ketawa. Sama-sama rebah dalam bilik air dia. Tak tahu siapa nak angkat siapa. Kan? Dia cakap tu macam dah tak ada kesedihan, tak ada apa dah. Kami yang dengar ni tuan-puan, air mata bercucuran ni. Air mata. Lalah dia kata apa, masa tu zaman Syekh Muzaffar naik apa? Naik bulan dah kita katakan, pergi kat situ lah pergi kat stesen angkasa kan Jadi dia kata, tapi ada satu hari tu saya tengok tu yang naik bulan tu, dia kata kan dia dengar adalah kot mana Syekh Muzaffar kata daripada atas sana tu tak nampak pun rumah, tak nampak dah, bumi terlalu kecil kan, bumi terlalu kecil. Maknanya dia kata tak nampak dah mana Seremban kan, orang Seremban kan, tak nampak dah, kecil sangat. Jadi makcik tu kata apa, saya masa tu terfikir, dia kata sekecil ni aku kat Kedah ni, Allah nampak aku. Lalu Allah bagi aku ujian yang maknanya mudah-mudahan ujian ni menandakan rahmat Allah kepada saya. Makna seramai-ramai orang lain yang aku bagi anak sihat, aku pilih kamu untuk diuji, menandakan besarnya rahmat aku kepada kamu. Jadi saya duk fikir satu tu je sekarang ni Ustazah, Allah pandang saya, Allah pilih saya, Allah tahu saya boleh hadapi semua ni, dan saya cuma berdoa supaya kalau saya mati awal, anak-anak saya ni ada pembelaan, ada kebajikan ke apa, boleh tolong jaga. Tu saja. Saya jaga anak saya ni, sonok-sonok dengan diorang, ketawa-ketawa dengan diorang. Anak bercakap pun tak boleh tuan-puan. Bercakap tak boleh. Macam sindrom Down Macam Down syndrome tu lah. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, ini bukan makcik yang dapat PhD Usuluddin Tak, saya kata sungguh, ini bukan dapat PhD syariah tuan-puan, tahu tadabbur Quran, tafsir Quran, sunnah. Dah. Orang kampung. Tapi Allah bagi iman pada dia, Allah bagi keyakinan kat dia, Allah bagi bantuan kat dia, sampai kamu yakin Allah pandang kamu. Siapa yang bagi kita keyakinan Allah pandang kita? Allah. Hebat setara mana ilmu pun, kadang-kadang terjebak juga maksiat macam-macam. Ketika itu imannya sudah luruh, imannya sudah yangqus, sudah berkurangan, sehingga tidak merasakan lagi pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi makcik tu boleh tenang, boleh ketawa, boleh gelak-gelak tuan-puan, tak ada nak nangis-nangis apa, tak ada dah. Dan boleh mengatakan, ya Allah, bagi aku sihat, cuma kalau aku mati, kau jaminlah ya Allah ada orang tolong jaga anak ni. Dah serah urusan pada Allah. Nyamannya jiwa dia tuan-puan. Kita jaga anak sihat, terpekik terlolong kat rumah, hilang senyuman kita. Anak kita sihat, kita cuma nak diminta tolong monitor saja, tolong bagi nasihat je. Tapi Masya Allah, kesabaran kita terlalu rapuh. Ini percayalah tuan-puan, soal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi macam itulah Nabi kata pada sahabat tadi. Sahabat tadi dah geram kan, ya, lama sangat ni kena pulau ni. Nabi kan mustajab doa, minta je lah. Ni bukan soal tu. Nabi malu. Kamu tahu tak orang sebelum kita iman mereka diuji macam mana? Kan kita kena yakin pertolongan Allah itu maha dekat. Cuma serah pada Allah. Hari apa, tahun apa, bila, Allah maha mengetahui. Kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam, tuan-puan. Contoh ya orang beriman, Masya Allah. Para Nabi dan Rasul lah contoh yang paling utama, tuan-puan. Dahsyat, luar biasa iman dalam membentuk ataupun desain ketenangan kita. Ketenangan yang amat-amat. Cuba kita bayang Nabi Yusuf punya ujian. Pengkhianatan adik-beradik ni satu benda yang sangat melukakan, tuan-puan. Betul tak? Jangan main-main adik-beradik khianat ni. Khianat bermuka-muka, hipokrit. Cakap depan abah lain. Ya abah, kita akan jaga adik ni. Kita seronok nak buat adik main ni. Jaga elok-elok. Abah dia kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Mestilah adik kita. Mestilah kita akan jaga. Padahal dah ada niat busuk. Padahal dah ada konspirasi. Tahu-tahu tuan-puan tergamak sampai tahap nak menghapuskan adik ni. Humban dalam pergi buruk, telaga buruk. Pergi buta. Pendek kata ini memang aniaya sungguh ni. Bukan sikit-sikit ya. Maknanya boleh jadi kalau mati, matilah. Macam mana seorang adik duduk dalam tu, duduk panggil abang dia, panggil abang minta tolong. Sampai puluhan tahun abang tak datang. Dan bertukar dah cerita tu macam-macam dah. Puluhan tahun ya tuan-puan. Yang menyebabkan itu menjadi asbab. Ada orang ambil Nabi Yusuf. Ya, kemudian lelong Nabi Yusuf dengan harga baksah. Harga apa? Harga paling murah, macam tak ada nilai. Jual kat Mesir, tuan-puan sekalian. Kemudian, ya, difitnah pula, digoda oleh isteri Al-Aziz. Kemudian difitnah, disumbat dalam penjara. Semua tu tuan-puan sekalian, kalau kita fikir, ni sebab abang-abang tadi lah ni, khianat. Tapi bila jumpa dengan ayah mereka, jumpa dengan abang mereka, lihat macam mana keimanan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa aduan yang Nabi Yusuf bagi pada ayahnya? Inna Rabbi latiful lima yasha. Seolah-olah nak kata dengan abahnya apa dia? Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Masya Allah. Tak ada apa, bah. Allah buat baik kat saya. Baiknya manusia. Tak ada cerita sebenarnya bah ni lah muka-muka pengkhianat. Tak ada. Cukup inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha baik, maha lembut atas segala ketentuannya padaku. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim Al-Khabir, yang maha mengetahui segala hikmah yang berlaku. Habis tu yang abang-abang ni pula dah tak sedar hati ni, tengok adik dah jadi menteri apa segala macam kan, ya. Apa dia kata dari segi apa yang abang ni buat? Sesungguhnya apa yang berlaku permusuhan itu adalah daripada kerja-kerja syaitan. Dah tak salah kan? Sebab kita dah jumpa tu untuk berbaik-baik kan. Jadi tak apa, ini terjebak dulu. Sebab apa? Syaitan masukkan rasa permusuhan. Masya Allah, mulianya hati orang beriman, tuan-puan. Tak menyalahkan Allah, tak menyalahkan orang. Ya, sebab apa? Keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dia tenang. Tuan-puan, dalam hidup ni, ini benda yang Ustazah belajar lah ya. Benda yang belajar. Ustazah ambil bidang tu, tuan-puan, bidang psikoterapi Islam. Tapi kadang-kadang psycho juga kena uji-uji tu. Masya Allah ya. Ambil bidang yang kita suka, bidang kejiwaan Islam, psikologi ya tuan-puan. Tapi bila kena kat kita tuan-puan, Masya Allah, memang la haula wa la quwata illa billah. Bukan sebab kamu ada ilmu tu, kamu pandai tu, tak. Bila sampai masa kita mengalami sesuatu tu, pertolongan Allah lah yang paling penting. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, bila kita belajarlah daripada apa yang berlaku kehidupan kita,
Satu cara untuk diri kita tenang tuan-puan, ni keimanan kita punya respon kan. Apa dia? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Benda Allah tak kehendaki tidak mungkin akan berlaku. Jadi bila berlaku tu tuan-puan, benda paling besar apa dia? Allah suruh kita belajar. Dah. Bila berlaku sesuatu yang mungkin kita tak suka benda tu, tak sesuai dengan cita rasa kita, itu maknanya apa? Allah nak suruh kita belajar, mengetahui. Kita ambil contoh tuan-puan ayat Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu suka benda tu, tapi benda tu boleh jadi kamu benci benda tu, tapi benda tu baik untuk kamu. Kita tak suka, kita benci benda tu. Kita tak nak dengar benda tu. Kita tak nak tengok benda tu. Apatah lagi nak mengalami benda tu. Kita tak nak. Tapi Allah dah beritahu dalam Quran. Boleh jadi baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda tu kamu nak sangatlah. Kamu suka sangatlah. Kamu usaha ni supaya dapat benda tu. Tapi ingat, boleh jadi benda tu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kamu langsung tak tahu apa-apa. Jadi sebab tu tuan-puan, ambil kaedah tadi apa dia? Bila berlaku sesuatu, kita kena yakin keimanan kita. Apa dia? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Benda yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Yang Allah tidak kehendaki tidak akan berlaku. Jadi andai kata berlaku ni benda kita tak suka ni, maknanya apa? Ia berlaku untuk Allah jadikan pelajaran. Sebab tu tuan-puan, tengok macam mana ya yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, ibrahnya terlalu besar. Jangan salahkan orang. Penyakit salahkan orang ni, ini macam tidak mengeluarkan kita untuk mendapat ketenangan jiwa. Kita jangan salahkan orang. Belajar memperbaiki boleh, menyalahkan tak boleh. Salah, habis tu kita tak salah ke? Ada juga salah kita. Ustaz ambil kaedah tuan-puan, jadi apa-apa dalam hidup kita, ujian keimanan kan ya. 5 perkara ni lekatkanlah fikiran dalam hati. Kena buat 5 benda. Sebab tu saya pun tak catat kat buku. Kalau catat kat buku tu buku yang buat, orangnya lupa. Nah, adalah orang Selorong ni buku awal masuk syurga, tuan buku tak masuk lagi. Semua dalam buku. Ya, tapi tak apalah, kita catat, nanti kita akan semak balik kan. Nah, tapi lepas tu kita cuba hafal benda tu insya-Allah. Berlaku apa-apa pada anak, pada kita, pada apa, 5 benda. Pertama apa dia? Husnuzan dengan Allah. Jaga sangkaan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang saatnya syaitan tuan-puan nak goncangkan iman kita supaya apa? Biar kamu buruk sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Orang yang jaga kesihatan, makan vitamin, jogging hari-hari, apa lagi, tiba-tiba dia yang kena sakit. Jiran dia sat rokok selang setengah jam, tak ada pun kanser paru-paru. Yang macam cerita ni, cerita sungguh ni. Ustaz ada orang kampung saya, mak saya ada sebut, dia tak kenapa pun, daripada muda mak tengok dia sat rokok. Masa tu ayah Ustazah ada kanser paru-paru. Ayah Ustazah tak isap rokok tu kan. Sebatang pun tak pernah isap. Yang isap tu orang belakang. Orang belakang elok, tak ada penyakit apa. Ya, mak saya sebut lah. Mak kata, heran mak, abah tak isap rokok pun kanser paru-paru. Ini qadar Allah, ketentuan Allah. Jadi tuan-puan, kita jangan sampai datang buruk sangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beri ikhtiar jaga tuan-puan, kena kat dia. Ustaz, ustazah, agamawan, kena ujian anak tu yang buat masalah. Ini berat. Itu boleh menggoncang dia punya apa? Husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh kata, ya Allah, kamu nak bagaimana lagi ya Allah?
Suruh hantar sekolah agama, hantar sekolah agama. Suruh didik Al-Quran, didik Al-Quran. Suruh ni, suruh ni. Lalah jadi macam tu juga. Tengok. Bergegar sangkaan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berlaku apa-apa, ingat ni ujian keimanan. So kena jaga apa? Hati kita dengan Allah mesti lurus. Hati dengan Allah mesti lurus. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah tidak ada bandingan dengan sesuatu apa pun. Cuma yang Ustaz nak cakap sekejap lagi ni adalah untuk litaqribi dhihni, untuk mendekatkan pemahaman kita. Jadi Ustaz nak bawa cerita macam mana ibu bapa dengan anak. Soal hati lurus tak lurus. Suami isteri, soal hati kita lurus ke tak lurus sesama kita. Cuba tuan-puan, seorang anak ni, bila hati dia tak lurus dengan mak dia ataupun dengan bapak dia. Mak ni kalau tak bagi sesuatu yang anak tu nak, sebab kita kenal anak kita. Kalau bagi sekarang, tak adalah pelajaran dia dah. Jadi kita tak bagi, anak lain mungkin kita bagi. Anak yang ni kita tangguhkan. Anak yang ni nak pergi berkawan, nak pergi mana-mana, kita bagi. Sebab apa? Kita tahu kawan dia baik. Yang ni kita kata tak usahlah, duduklah rumah. Setara tu mak ni punya sayang, ayahnya punya sayang, anak ni dia kata, tahu dah, kalau dengan dia semua tak dapat. Kalau dengan abang semua dapat. Nampak tak gambaran hati tu tak lurus tuan-puan? Dia boleh kata, dah agak dah. Tengok dah agak dah. Mak akan jawab macam tu. Kalau dengan saya, mak memang macam ni. Padahal mak ni tak ada niat. Tak ada niat sekelumit pun. Nak bezakan kasih sayang, nak berlaku tidak adil. Tapi kita tahu nak menempatkan sesuatu tu pada yang sesuai. Sebab kita mak ayah, anak kita tahu tuan-puan, insya-Allah kita tahu. Sekilas apa? Ikan di sungai ke laut? Ya, air. Sekilas ikan di air, kita tahu jantan betina. Iya. Tengok tu tahu. Sampai anak Ustaz pernah kata macam ni, jealous lah dengan ilmu ibu-ibu ni. Kenapa? Tanya dia. Semua ibu tahu dia kata. Kita boleh sangka. Dia datang bilik Ustaz, dia berdiri tercegat. Ustaz terus cakap sesuatu yang memang sama dengan dalam kepala dia. Dia tak cakap lagi. Tu dia kata jealous dengan ibu-ibu ni. Semua benda dia tahu. Insting kita kuat tuan-puan. Kita mak kan, orang kata apa, kilas dia tahu dah. Biiznillah. Jadi bila anak kita semudah tu dia kata, mak pilih kasih, abah pilih kasih, tak sayang dia, memang saja nak buat naya kat dia. Ini maknanya apa? Hati dia tak lurus dengan mak ayah dia. Tak bagus tuan-puan. Anak hati tak lurus dengan mak bapak tak bagus. Mak ayah ni insya-Allah tak ada niat nak buat apa? Nak buat buruk kat anak, buat jahat saja nak tengok biar anak nombor 3 ni tak berjaya. Tak ada. Jadi untuk suuzan dengan seorang ibu dan ayah yang setiap hari berdoa kebaikan ni, ini satu benda yang sangat tidak wajar. Itu baru level mak ayah, makhluk lagi. Kita makhluk. Walaupun kita mak orang, ayah orang, kita masih makhluk. Apatah lagi dengan Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala yang mengharamkan sifat zalim. Tidak pernah zalim. Bahkan Allah adalah yang maha adil. Mudah-mudah kita kata Allah tak sayang kita. Allah biarkan kita. Allah saja je buat kita macam ni. Allah macam-macam lah maknanya suuzan kepada Allah. Maka ini adalah satu kegagalan kepada keimanan kita. Yang berjayanya apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala menguji keimanan kita. Sebab bila uji ni dia akan makin baik, makin baik tuan-puan Maka hendaklah kita bersangka ataupun husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutlah perkataan yang baik-baik. Yakinlah benda yang baik-baik. Allah bukan nak menjatuhkan saya, Allah nak mengangkat saya. Tiba-tiba kita ada buat dosa tuan-puan. Buat dosa ni satu ujian Mengingatkan dosa-dosa silam ni sakit. Setuju tak tuan-puan? Sakit, luka tuan-puan ingatkan dosa-dosa silam. Andai kata boleh diundurkan waktu, kita tak nak buat. Tapi itulah perjalanan hidup masing-masing. Jadi tidak berbangga dengan maksiat yang pernah kita buat. Kita rasa sakit, luka. Tapi kita husnuzan dengan Allah apa dia? Ya Allah, mungkin itu lebih baik bagi aku.
supaya aku tahu pahit, kelat, sakitnya maksiat, sampai aku tidak mau jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Orang tak pernah jatuh lubang tu, maksiat tu, mungkin boleh jadi sangat mudah pada jiwa dia untuk ujub dengan kebaikan dia. Ujub dengan kebaikan, aku hebat, aku bagus, aku tak pernah buat dosa tu, tak pernah buat dosa ni, aku mulia. Allah tak suka hati macam tu. Tanpa menyandarkan semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh saja bagi pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. So kalau Allah pilih kita, masa muda baik, masa tua baik, kembali pada Allah, syukuri nikmat Allah, jangan biarkan riya, ujub, penyakit-penyakit hati bersarang dalam jiwa kita, sombong, takabur, apatah lagi. Tapi orang yang pernah buat salah, mungkin jiwa dia lebih lunak, tuan-puan. Melihat orang buat salah dengan rasa ihsan. Dia lebih pemaaf. Dia lebih penyayang. Kenapa? Dia tahu sakitnya buat salah bila kita dah bertaubat. Ada banyak benda yang kita boleh positifkan apabila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tuan-puan sekalian, berlaku apa-apa ujian keimanan, cari hikmah. Gali hikmah dia. Hikmah ni berupa ilmu. Mesti ada ilmu yang kita tak ada. Mesti ada ilmu yang kita kena tambah, kena tampung. Orang yang, katalah tuan-puan, berlaku ujian pada anak-anak. Ini cerita yang saya sebut ni, cerita yang selalu berlaku. Mak ayah, orang profesional tuan-puan. Jurutera, lawyer, apa lagi tapi jaga anak seorang bukan senang. Anak tunggal seorang. Kalau kita fikirkan safe dia, mak ayah bijak apa? Ayah lawyer, mak doktor pakar, anak seorang takkanlah tak terjaga. Duit banyak kan? Pergi hantar sekolah-sekolah yang utama, yang ternama. Tapi tak semudah itu tuan-puan. Masa kita nak didik anak, kita bukan guna semata-mata ilmu lawyer kita. Kita nak didik anak, kita bukan guna ilmu jurutera kita. Nak didik anak, nak jadi ibu, nak jadi ayah, kena sekolah yang lain. Sayangnya sekolahnya tidak ada. Kat mana sekolah jadi ibu? Kat mana? Kat mana sekolah nak jadi suami, tuan-puan? Kat mana sekolah tu? Kalau ada, nak hantar tak suami kita? Bang, saya hantar bang, 10 tahun pun tak apa bang, menjadi suami baik. Ya. Sekolahnya tak ada. Kecuali kita mencari hikmah, mencari pelajaran, mencari ilmu, gali, teroka, cari. Kat mana dalam hidup ni tuan-puan? Sekolah khasnya tidak ada untuk jadi ibu, untuk jadi suami, jadi isteri. Sekejap je kursus kahwin. Tuan-puan ingat lagi tak cerita apa kursus kahwin? Tak ingat. Ingat tak siapa nama ustaz yang bagi kursus kahwin? Ingat lagi tak nama apa? Syarikat sekolah yang bagi kursus kahwin tu? Pun tak ingat. Habis lupa semua. Yang penting dapat sijil ustazah sebab saya nak kahwin. Itu bukan sekolah. Dulu mana ada kan? Tak ada lagi lah, tak ada. Iya. Maksud dia tuan-puan, sekolah dia tak ada. Sebab itu bila berlaku dalam kehidupan kita sesuatu, Allah nak sekolahkan kita. Kat situlah ilmu yang kita kena cari. Kamu ada masalah dengan anak kamu kan? Cari ilmu parenting, keibubapaan. Kamu ada masalah komunikasi dengan isteri kamu kan? Cari ilmu komunikasi, ilmu rumah tangga. Dalam ilmu jurutera tak ajar benda tu. Cari sekolah, belajar. Masya Allah tuan-puan, ini saya tak nak sebut panjang-panjang lebar, saya cuma sebut sikit je. Bila kita belajar ilmu rumah tangga, ilmu kekeluargaan, Masya Allah, kita akan jumpa senarai sarjana-sarjana dalam bidang itu. Kita kena hormat dengan ilmu mereka, kajian mereka. Contoh tuan-puan, saya catat kat sini, mari saya share dengan tuan-puan sikit. Contoh dalam rumah tangga, contoh, dia ilmu dia ada 3 perkara saling berangkai. Pertama, namanya love. Yang kedua adalah trust. Yang ketiga, respect. 3.
Ini tak belajar kat dalam ilmu jurutera, tuan-puan. Kita doktor pakar sakit puan, kita tak belajar 3 ni. Kita apa benda? Tapi bila kita nak tahu bagaimana membangunkan keluarga, pergi belajar ilmu kekeluargaan. Dalam keluarga, love, trust, respect. Al-mahabbah, al-thiqah dengan al-ihtiram. Kasih sayang, kepercayaan dan hormat. Setiap satu ni tuan-puan, Masya Allah, ada jurnal, ada kajian, ada research, ada responden dia, ya, ada kajian lapangan dia, ada result dia. Kita nak tahu. Dan bila kita ambil tahu, tuan-puan, kita belajar, Masya Allah, bagusnya nilai-nilai ilmu ni. Sebagai contoh, tuan-puan, bila sebut tentang trust, kepercayaan antara suami isteri, antara emak ayah dengan anak, dia berkait dengan 5 hal. Ustaz nak kembali pada yang tadi, ya. Bila Allah uji kita sesuatu, Allah nak tunjukkan, kat sini kamu kena sekolahkan diri kamu. Kamu mungkin pakar dalam bidang ni, tapi tidak bidang ini. Kamu kena cari ilmu dia. Jadi Allah uji pada rumah tangga, pada keluarga, pada anak-anak. Allah nak bagi kita ilmu. Macam contoh tadilah, soal kepercayaan, trust. Dia berkait dengan 5 hal. Apa dia? Yang pertama, dalam rumah tangga, tuan-puan, kita membina hubungan, bukan membuat persaingan. Kenapa susah nak ada trust? Sebab kita bersaing. Suami tengok isteri banyak duit, terus sakit hati. Lepas tu, minta semua dengan mak hang semua. Maknanya dia dah tak boleh urus dah. Bila Allah bagi rezeki pada isteri lebih banyak daripada suami, sebab rezeki masing-masing, tuan-puan. Dan kebetulan isteri ni pandai pula buat tupperware lah, ya, buat kuih lah, banyaklah duit dia ikhtiar. Ingat, itu isteri kita. Kita dengan isteri ni membina hubungan, bukan membina persaingan. Dia bukan pesaing kita. Tidak akan ada kepercayaan bila kita bersaing. Sama juga kalau isteri pandang suami persaingan. Siapa yang lebih berjaya, siapa yang lebih, tak. Tuan-puan, dalam rumah tangga, bahkan dalam rumah tangga, sebenarnya tak elok, tuan-puan, tak harmoni kalau kita hanya belajar mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Rumah tangga bukan mahkamah. Tapi banyak dah mahkamah kat rumah tangga ni, ya. Mujur tak ada lawyer datang kat rumah-rumah tu, semua pakai dia peguam, ya. Tak, kita membina bersama. Bila membina bersama, nilai betul dan salah tu boleh jadi pada sesiapa sahaja. Jangan blame orang yang salah. Kita disuruh memperbaiki yang salah sebab kita membina hubungan, bukan persaingan. Yang kedua ni sebagai contoh lah, nak bagi tahu bila berlaku sesuatu, hikmah dia Allah suruh kita belajar. Yang kedua apa dia? Apa makna kepercayaan dalam rumah tangga? Kita boleh jadi satu tim. Kadang-kadang yang berlaku apa dia? Yang ni tim mak, yang ni tim bapak. Anak 5 bagi 2. Dia tak apalah, Kak Lang tu memanglah, Kak Lang tu orang abah. Kak Lang tu tim abah, tim A. Kan satu family. Kenapa ada 2 tim? Tu tak masuk tim bibik lagi, tim macam-macam, ya. Kita kan satu family. Tuan-puan, kalau kita sedar ilmu ni, seorang ayah tu akan menung, tuan-puan. Aku dah buat tim apa rumah tangga aku ni kan, ya. Sebab ayah tu ketua, kemudi dia, mak dengan ayah ni. Kenapa pula kita diamanahkan, tengok kita yang mewujudkan 2 tim tu. Cari jalan lah, bersatu semula. Ada ilmu dia, Allah suruh kita belajar. Yang ketiga, mestilah sentiasa mendokong dan menyokong. Minat isteri lain, minat suami lain. Ini bukan soal minat yang berlainan, tapi kita mesti mendokong selama mana benda tu baik. Support each other. Yang keempat, menerima apa adanya. Ada kesilapan dan kelemahan, baiki, berikan proses yang sewajarnya. Berikan masa yang sewajarnya. Menerima apa adanya, itu mewujudkan kepercayaan. Ya? Jangan blame banyak sangat.
Jangan bandingkan tanpa mengambil nilai tanggungjawab. Ini ilmu. Kadang-kadang kita suka bandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain. Bandingkan isteri kita dengan isteri orang lain. Bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan lupa berserta dengan tanggungjawab. Kenapa? Lazimnya membandingkan ini akan menjatuhkan nilai diri seseorang. Tanggungjawabnya apa? Bangunkan nilai itu. Jangan hanya banding tapi tak bangunkan. Kadang-kadang memang kena bandingkan juga sikit sebanyak. Saya tengok tu, anak Mak Lang tu, ya, letak kat mana jadi orang. Kita jangan tak tahu ya, maksud kita tu diambil oleh anak kita sebaliknya. Sebaliknya apa dia? Maknanya, oh kalau macam tu, saya ni bukan orang lah dalam hati dia ya. So kita bertanggungjawab dengan setiap ayat perbandingan. Contoh kita kata, tengok anak Mak Lang tu, tak mana jadi orang. Ya, tengok dia dah lah hafaz Quran, akhlak baik, macam ni. Anak kita jatuh habis dah tu tuan-puan. Tanggungjawab kita apa? Bangunkan. Bangunkan tu macam mana? Tapi mak tahu mesti ada kelemahan dia juga. Mak bukan nak nafi kebaikan anak mak. Anak mak ni kalau ada kat rumah tengok dapur tu berkilat-kilat tu. So makna tanggungjawab kita dah cari dah mana kelebihan anak kita. Cuma kita kena imbang-imbang. Tapi selalu kita bandingkan tanpa ilmu. Kita dah jatuhkan dia, terpulanglah anak tu nak bangun macam mana. Kalau dia bangun lah tuan-puan. Kalau dia tak bangun, habis. Makin teruk lah anak kita jadi. Sama hubungan suami isteri. Yang kelima apa dia? Yang kelima ni penting. Nak mewujudkan kepercayaan, merujuk kepada bila berlaku perselisihan. Bila berlaku perselisihan, lindungi segala aib keluarga, aib pasangan, jangan sebarkan. Sebab menyebarkan aib ketika perselisihan akan meruntuhkan semua nilai kepercayaan. Orang memang tak sebar aib masa elok tuan-puan. Betul tak? Mana ada orang normal masa tengah berkasih sayang menyebarkan aib? Memang menyebarkan aib ni ujian ketahanan jiwa kita masa kita tengah berselisih faham. Masa tengah bergaduh, masa tengah marah. Jadi orang yang marah je sebar aib, marah je buka segala benda burukkan orang. Ini dalam ilmu rumah tangga, ilmu keluarga, tidak akan dapat mengembalikan kepercayaan. Sangat susah. Sebab apa? Bahaya ni. Marah je aib, marah je masa elok memang tak ada apa-apa. Jadi orang yang boleh tahan tuan-puan, berlaku perselisihan, cakap yang baik-baik, tidak menyebarkan aib keluar daripada keluarga, daripada rumah, orang ni boleh diberikan trust, kepercayaan. Jadi bila kita tak tahu ilmu ni tuan-puan, tengoklah apa jadi kat masyarakat kita hari ni. Segala nanti rujuk elok balik kan. Rumah tangga ni kan banyak turun naik dia. Anda kata bercerai, boleh rujuk kan? Atau kahwin balik lepas tu. Tapi aib tu nak buat macam mana? Aib tu suruh delete lah kalau boleh. Tapi itu ilmu trust, kepercayaan. Memang tak boleh percaya orang yang kalau marah-marah, habis semua keburukan keluar. Esok baik balik kan? Kan rumah tangga macam tu, hari ni bergaduh, esok dah nampak kat restoran tu makan. Maknanya orang yang sama ribut tu buat menghabiskan masa, menghabiskan boreh. Elok dia sekarang tu. Ya, yang penting apa dia? Aib jangan ni. Maksud Ustaz tadi macam tu lah. Maknanya apa? Ilmunya berbeza. Jadi apa-apa pada hidup kita, Allah suruh kita belajar. Tengok bila kita sakit tuan-puan, orang sakit ni kalau bercakap dengan dia, umpama macam dia doktor. Habis nama ubat dia boleh sebut, segala petua, padahal dia bukan doktor. Sebab dia rajin pergi hospital, kawan dengan doktor. Itu ilmu macam-macam dia dapat. Dia Google lah, cek jurnal lah. Iya, Allah suruh kita pandai, suruh kita bijak. Kalau tak tuan-puan, kita lara, kita leka. Yang ketiga apa dia? Tadi pertama husnuzan, yang kedua cari hikmah, yang ketiga apa dia? Muhasabah diri dan taubat. Muhasabah diri dan taubat. Semua benda yang berlaku, ujian-ujian pada keimanan kita ni, antara lain tujuan dia apa dia? Untuk membersihkan kita. Muhasabah diri.
Setiap benda yang berlaku dalam hidup kita ni tuan-puan, memang ada campur tangan kita yang berdosa ni. Kelemahan kita, kealpaan kita. Sebab tu berhenti menyalahkan orang semata-mata. Ya. Dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan yang mengajar kita bahawa ya, semua jalan kembali kepada Allah adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman Allah itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, Allah Al-Wadud. Biarlah pintu orang mungkin tertutup. Kita buat jahat kat orang untuk pintu dah. Tak nak kawan dah kita. Tapi pintu Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertutup. Pagi, petang, siang, malam, datanglah. Dosa apa? Aku ampunkan. Selagi mana nyawa kamu belum kat sini. Dosa apa? Aku ampunkan. Datanglah minta ampun dengan Allah. Jadi benda-benda ni semua selalunya kita akan lebih rasakan bila kita diuji keimanan kita tu. Ya. Yang keempat tuan-puan, apa dia? Islah. Islah maknanya perbaiki diri. Jangan muhasabah saja. Jangan taubat saja. Pasti banyak yang harus diperbaiki. Patut minta maaf dengan orang, minta maaf. Ya? Perbaiki diri. Cari guru. Banyak ni. Dekat Islah ni macam-macam tindakan yang kita boleh buat. Sebab kita ingat, ya, semua ni berkait dengan soal nilai diri kita, iaitu keimanan. Sudah pasti semua yang berlaku ni, benda yang paling kita kena islah adalah kemantapan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang tu boleh sabar? Dia yakin dengan janji Allah. Ya, kenapa dia tu boleh maafkan orang walaupun sakit sangat hati dia? Percayalah tuan-puan, orang yang pemaaf sangat ni, dia mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam Sayyidina Abu Bakar kan marah dengan beberapa orang sahabat yang Sayyidina Abu Bakar bantu, mereka ni orang susah, bantu, bagi duit, bagi kesenangan. Tapi itulah juga orang yang tolong sama-sama dia panjangkan cerita. Bukan berniat nak fitnah, tapi secara tak langsung memanjangkan cerita-cerita yang tak jelas, cerita sebenar. Bila sampai pada Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan berhentikan bantuan. Sakitlah hati kan ya. Orang tolong dia kena cerita pasal anak perempuan kita, kamu pula tolong panjang-panjangkan lagi cerita tu. Aku hentikan bantuan. Turun ayat Quran menegur Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Turun tu ayat Quran. Ya? Apakah kamu tidak mahu Allah mengampunkan dosa kamu? Masya Allah. Ya, maknanya itu imbal balik orang beriman. Tak apalah, aku maafkan dia. Mudah-mudahan Allah maafkan dosa aku yang banyak. Tak apalah, aku bantu dia. Mudah-mudahan Allah bantu aku. Tak apalah, aku gembirakan dia. Mudah-mudahan Allah akan gembirakan aku. Itu orang beriman yang punya kerja, tuan-puan. Yang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, memperbanyakkan amal soleh. Apa-apa ujian keimanan, tuan-puan sekalian, sebenarnya Allah nak suruh kita cepat-cepat, bersegera, perbanyakkan. Ni mungkin masa dah tak cukup ni, dah kurang sangat. Perbanyakkanlah amal soleh. Sebab kadang-kadang tuan-puan, orang dia terlupa. Ujian keimanan ni, tak semuanya berjaya, ada yang gagal. Wal-iyazubillah. Gagal tu macam mana tuan-puan? Dia kehilangan fokus. Ustazah ada satu kaedah yang saya cuba pegang lah tuan-puan. Ini pun belajar daripada pakar-pakar dia lah kan. Kalau kita nak berhasil, keberhasilan, kita tulis formula dia, keberhasilan sama dengan fokus kali energi kali masa. Benda tu susah letakkan dalam fikiran lah, sama mana Allah jagalah dalam fikiran ni kan, supaya tak lupa. Keberhasilan dalam apa urusan pun tuan-puan, nak berhasil jadi mak ayah, nak berhasil dunia, nak berhasil akhirat, formula dia adalah fokus kali energi kali masa.
Kali energi, kali masa. Apa dia? Benda yang paling bahaya, kehilangan fokus. Orang kadang-kadang diuji, baik susah ataupun nikmat, fokus dia lari. Uji dengan nikmat, harta melimpah ruah, jawatanlah datang masa tu banyak-banyak, pangkatlah masa tu dibagi tinggi-tinggi, macam-macam. Langsung dia hilang fokus dia. Apa fokus kita? Ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung hilang fokus dia, fokus hidup dia, mengabdi diri pada Allah, jadi mengabdi diri pada harta benda, pada manusia. Ni nak perhabis ni ratus-ratus juta ni bukan senang. Betul tak tuan-puan? Senang ke nak perhabis ratus-ratus juta? Payah juga, banyak kerja juga nak buat. Yang senangnya habis RM5. Pagi ni kan habis dah RM5 tu. Habis cerita, RM5 pun dah habis. Ingat senang nak habiskan 2 juta, 3 juta. Fokus boleh lari tuan-puan. Sama juga orang diuji yang kesusahan, fokus dia hilang. Kenapa? Asyik mengeluh je. Pergi jumpa orang ni 2 jam mengeluh, pergi jumpa orang ni 2 jam cerita masalah dia. Kita dah hilang fokus hidup kita tuan-puan. Fokus kita apa? Akhirat depan tu. Apa yang kita nak bawa untuk alam barzah kita? Apa yang kita nak bawa untuk akhirat kita? Susah dan senang silih berganti dalam hidup. Zikir kita jangan hilang fokus. Amal soleh kita jangan hilang fokus. Mak stres ni, jangan kacau mak. Mak nak tidur 4 jam, 5 jam sebab stres. Hilang fokus. Jangan, itu benda tu berlaku pada semua orang tuan-puan, kecuali kita disedarkan. Betul tak tuan-puan? Kecuali disedarkan. Dah, kita dah down ni, kita dah apa. Lepas tu kita ikut perasaan kita. Kita dah hilang fokus. Memang atas dunia ni allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tak payah terjemah dah ayat tu, tuan-puan tahu dah maksud dia. Fokus digandakan dengan energi. Sebab kekuatan kita akan tertumpu pada apa yang kita fokuskan. Energi, semangat. Kalau kita punya fokus dah lari, kita akan habiskan energi kita kat menangis. Bagi orang yang ada masalah hidup. Menangis tu apa? Menangis, mengeluh, stres. Stres dia pakai makan tenaga nak stres ni Kat situ tenaga dia habis. Orang lain tenaga habis dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang lain tenaga habis dengan dakwah. Orang lain tenaga habis dengan didik anak. Orang lain tenaga buat benda amal soleh. Kita hilang fokus, energi kita beralih arah. Sayang. Hilang fokus, orang buat kita hilang fokus, kita pun bagi energi kita untuk menjatuhkan orang. Sian kita. Tak ada saya nak jatuhkan dia. Habis. Baik fikiran kita, baik semangat kita, baik kerja kita, perkataan kita, semua terfokus kepada menjatuhkan orang yang kita kata dia khianat kat kita. Itu bukan kerja kita tuan-puan. Itu bukan kerja kita nak menjatuhkan orang. Dia buat tak baik kat kita, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Kamu buat jahat pada diri kamu sendiri. Tak perlu tunggu kita nak menjatuhkan orang yang menjatuhkan kita. Kejahatan seseorang itu akan menjatuhkan mereka sendiri. Kita jangan hilang fokus, jangan hilang energi. Kali masa, ini penanda aras hidup, iaitu masa. Alhamdulillah, hari ini kita guna masa kita 1 jam lebih berada dalam majlis ilmu. Jagalah baki yang 22 jam lagi. InsyaAllah ya. Siapa kata kat Ustazah? Jagalah baki 22 jam lagi. Sebab nilai kita, keberhasilan kita adalah pada masa yang kita ada. Itu kaedah tuan-puan ya. Balik semula apa tadi? Keberhasilan fokus kali energi kali masa. InsyaAllah berhasil. Siru ala barakatillah fi amanillah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita dapat menjaga iman kita dengan baik. Dan kita berdoa kepada Allah agar menjaga iman kita. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya semuanya ya Allah dengan iman, dengan iman, dengan iman.
Ya, mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kehadiran kita pada hari ini menjadi amal soleh kita. Kehadiran kita pada hari ini menjadi jalan keampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada semua. Dan ustazah nak minta doa tuan-puan ya, sokongan untuk bahkan nak menjemput, kalau boleh rombongan daripada Masjid Al-Ghufran jemput datang ke Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz di Lembah Melewa Gombak. Orang Singapura dah sampai 2 bas. Orang TTDI belum lagi. Jauh sungguh TTDI. Ya, insya-Allah tuan-puan, Dewan Tahfiz kami ya boleh menampunglah 400 orang, 500 orang ya, ziarah silaturahim untuk menambah iman. Tengok anak-anak 300 lebih sekarang yang ada. Bulan 3 akan masuk lagi pelajar baru, ada lebih kurang 500 nanti pelajar-pelajar Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Ya, dan ustazah dengan suami sedang berusaha biiznillah menyiapkan fasa kedua menjelang Ramadan. Boleh lihat Facebook kami Madinatul Hufaz ya, dan kami memang mengalu-alukan infak tuan-puan untuk dapat menyiapkan kompleks. Dan nak siap sangat dah ya. Kompleks tu nilai dia saya rasa kalau tengok calculation tu dah dekat nak belasan juta. Tak ada bantuan kerajaan. Ini betul-betul Masya Allah, Tabarakallah, semangat yang ada pada semua rakyat Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura yang memberi dokongan kepada usaha ini. Mana datangnya belas-belas juta tu kami pun tak tahu. Tapi boleh jalan juga. Dah fasa kedua, bakal fasa ketiga insya-Allah, sebab pelajar ramai ya tuan-puan ya. Kapasiti tahfiz tu adalah 600 orang. Sekolah menengah. Jadi tuan-puan sekalian, ada cenderah hati daripada tahfiz kepada tuan-puan semua, tapi dengan infak RM50. Ya, Asmaullahil Husna macam ni, dan 2 kasturi dan aud ya, dan juga ada kad mutiara hikmah. Jadi silakan ya, mudah-mudahan sama-sama menjadi infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengerusi.